Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man arsalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihhum fid din, Allahumma faqihhum fid din, Allahumma faqihhum fid din. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, setinggi-tinggi kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita pada hari ini untuk mengimarahkan rumah Allah taala, dan Allah taala masih lagi memilih hati-hati kita ini untuk cinta dan duduk di dalam taman-taman syurga, yakni majlis ilmu. Ini merupakan satu nikmat yang besar. Nak duduk dalam majlis ilmu, nak cinta dalam majlis ilmu, nak cinta duduk dalam majlis ilmu, nak cinta solat berjamaah, satu benda yang bukan, kita kata bukan mudah. Nak wujudkan cinta solat berjamaah bukan mudah. Nak wujudkan cinta suka duduk dan dengar dalam majlis ilmu bukan mudah. Jadi ia memerlukan satu mujahadah. Dan apabila kita boleh duduk dalam majlis ilmu, suka pula dengar ilmu-ilmu berkaitan dengan akhirat ini untuk kita gunakan di atas dunia, dan kita suka solat berjamaah. Kalau solat seorang tu kita rasa pedih hati, rasa macam tak puas, rasa macam tak seronok. Kalau tak dengarlah satu kuliah, rasa macam tak seronok. Tuan-tuan, percayalah, hati tuan-tuan itu sudah bercahaya. Hati tuan-tuan telah dimasuki hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan tuan-tuan rasa, dia bukan rasa marah, tuan-tuan rasa sedih bila tak dapat berjamaah bersama-sama dengan jemaah-jemaah yang lain di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rindu itu tuan-tuan, rindu tu kena usaha sampai tuan-tuan dapat satu rasa, satu nikmat, kata ya Allah, kita apa saja halangan dia akan pergi. Dia tak kira lah hujan ke, letih ke, tak larat ke, hari ni malas ke, hari ni balok ke, dia rasa pergi juga. Dengar kata ada majlis pergi, dengar kata nak azan dia pergi. Pasal apa? Pasal dia dah, hati dia itu dah mula cinta kepada akhirat. Cinta kepada akhirat. Dia bukan tak cinta pada dunia, cinta juga, tapi akhirat tu melebihi daripada cinta dunia dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan hidayah ini kepada kita hingga akhir hidup kita ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni minggu yang ketiga, bukan minggu pertama. Jangan ubah siaran anda. Minggu yang ketiga kita panggil. Pasal kapten kata sebulan sekali pakai takbir ustaz, dia dah. Kan? Itu belum tentu lagi dah. Baik, kita sambung pengajian kita berkaitan dengan kitab Muhimmah, hukum hakam suami isteri. Kita merujuk kepada kitab Muhimmah fi ilmi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung muka surat, masih lagi muka surat 9. Tu Tuan Imam, Tuan Imam itu duduk belah kanan, duduk belah kiri pula. Dah aku pening dah tengok Tuan Imam belah kanan tak ada kan. Tuan Imam duduk pilih banyak tempat ni. Ada hati bawah ni. Dia kata orang tua-tua lah tak. Syarak tak ada pun, duduk pilih banyak kursi mana pun tak. Baik. Sebab hak lain semua istiqamah. Tengok sahabat kita duduk belakang, tentu tempat dia. Tu hak baju purple tu. Tentu lah. Straight betul-betul dengan Tok Guru bawa. Straight tu dah. Tu tempat dia. Tengok itu memang dia ada kat situ. Kalau tak ada tu tak sihat lah tu. Tentu tempat dia istiqamah lah. Tok Imam kanan kiri. Tengok. Tu ada hajat tu. Dia cuba praktik benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muka surat 9 baris yang ke berapa? 1 2 3 4 5 6. Baris yang ke-6 dari atas, bukan dari bawah nah, baris ke-6 dari atas. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Tu Tok Imam. Ya. Tu Imam cantik kan noh, bagus. Hak lain cantik, hak lain pun cantik sama. Lepas ni kita tanya orang lain pula. Tak? Tak tanya Tok Imam, tanya Abang Haji. Abang Haji betul ya muka surat 6. Betul ya noh. Betul ya muka surat 6. Muka surat 9. Betul saja, Bang. Baik. Baris ke-6 nah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain summa amin. Kata pengarang kitab Muhimmah, dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, di mana-mana perempuan yang meminta ia akan suaminya akan talak daripada tiada suatu kejahatan, maka haramlah atasnya mencium bau syurga. Dekat tu. Kita nak bincang benda ni, insya-Allah nah. Baik. Kata pengarang kitab Muhimmah fi ilmi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, yakni telah meriwayatkan, mengeluarkan maksud dia meriwayatkan, telah meriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Apa dia? Di mana-mana perempuan. Perempuan di sini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada siapa? Isteri. Bukan sebarang perempuan, yang ini merujuk kepada yang sah bergelar isteri. Isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat. Isteri kelima tak ada. Dia sampai 4 isteri ya. Jadi di mana-mana perempuan, yakni merujuk kepada isteri yang sah dari segi hukum syarak, yang sah dari segi hukum syarak, bergelar seorang isteri. Zaman lah ni belum lagi sah dah panggil macam isteri dah, tapi dia panggil gelaran lah. Apa dia? Panggil apa? Ni belum nikah ke ni? Panggil dah. Panggil dah. Depan kita tu kan, datang temu dengar sekali, panggil tunang masuk, abang pula dah. Dia panggil abang dah. Belum nikah itu. Oh, berat. Kan? Depa datang sekali. Kita tanya hak lelaki, datang sekali ke dengan hak tunang? Datang sekali. Naik apa? Naik kereta. Tak boleh dah tak. Nak barakah perkahwinan, datanglah asing-asing kan, ataupun ajak orang ketiga, ajak 2 orang lagi kan, tak timbul fitnah. Lepas ni balik bang lah, balik. Mai hak yang tunang dia pula perempuan, tanya dah, kakak mai sekali ke dengan hak tunang tu? Mai sekali ya. Naik apa? Naik kereta Ustaz. Kata, awak ya? Dia tanya, dia habaq kata naik kereta tu seolah-olah boleh. Nak main sekali boleh, tapi jangan naik motor, naik kereta.
Pasal naik kereta tu tak duduk dekat-dekat, jarak 1 meter. Padahal dia tak tahu naik berdua dah. Tapi saya ingat dia lepas ni balik tu suruh pergi mana-mana dah. Pesan kat mak ayah kat rumah tu balik. Ya, baik ustaz. Kita mampu cakap lah, lasta alaihim bimusaitir. Kita tak mampu nak menguasai, tapi dakwah kena sampaikan. Dakwah kena sampaikan. Jadi tuan-tuan, jadi ibu ayah kena make sure benda tu. Kan? Mai anak kata nak pergi mak, nak pergi pejabat agama, nak hantar borang. Hampi dengan siapa? Tanya, kata pergi dengan tunang, jangan bagi lagi. Nak ambil barakah, kan? Biar kita korban sikit, apa besok ayah kerja petang, kita pergi pagi. Kita pergi hantar. Tunjukkan kita ni nak amal syariat Islam. Baik. Di mana-mana perempuan yang ni isteri yang sah di segi hukum syarak, yang meminta ia siapa? Isteri. Yang meminta ia isteri akan suaminya yang sah di segi hukum syarak. Suami ni satu ya. Akan suaminya akan talak. Talak tu apa dia? Cerai tu apa? Talak. Talak tu bahasa Arab dah. At-talaqu marratan. Talak yang boleh dirujuk itu 2. Kan? Talak tu bahasa Arab. Jadi kita orang Melayu, bahasa Melayu pinjam kalimah Arab, sebut juga talak. Kita sebut talak. Yang sebetulnya talak. Talak bahasa Arab dia kan. Terjemah dia cerai lah. Terjemah dia cerai. Baik. Cerai ni hukum dia apa? Halal ke haram? Cerai hukum dia apa? Maklum? Orang perempuan kata halal, kata. Orang perempuan kata haram, kata. Cerai hukum dia apa? Cerai hukum dia halal dan dibolehkan. Halal dan dibolehkan, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda, abghadul halal ilallah ta'ala at-talaq. Sebenci-benci perkara yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah talaq, yakni perceraian. Halal tapi Allah tak suka. Halal tapi Allah tak suka. Yang ni saya dah sampaikan setiap kali akad nikah, dah habis dah. Sebelum kita bagi surat makluman akad nikah, kita pesan dekat pengantin tadi. Kita kata, rumah tangga ni tidak ada satu rumah tangga yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga ustaz ke, rumah tangga alim ulama ke, hatta rumah tangga baginda Nabi SAW pun diuji, rumah tangga sahabat pun diuji, kan? Secengih-cengih Sayyidina Umar Al-Khattab pun rumah tangga dia pun diuji dah. Isteri dia boleh tiap gedebung-gedebung, kan? Sahabat pun sama juga. Apatah lagi kita ni, kita yang iman tak seberapa macam sahabat, lagi-lagilah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak diuji. Okay? Jadi kita abang kata rumah tangga semua rumah tangga umat Islam akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah bercerai. Maka kita kongsikan hadis ini kepada pengantin tadi tu. Kita kata sebenci-benci perkara yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah talaq, yakni perceraian. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum berlakunya perceraian, sepatutnya suami dan isteri ni dia kena fikir kesan daripada perceraian. Sebelum nak pergi cerai, sebelum nak ambil keputusan bercerai, sepatutnya suami dan isteri ini kena fikirkan perkara pertama ialah kesan daripada perceraian. Iaitu di antaranya salah satu daripada kesan daripada perceraian ialah boleh menimbulkan banyak kemudaratan daripada kemaslahan. Banyak mudarat. Yang nak bercerai itu lelaki dan perempuan. Tapi mudarat dia tu sekeliling kena. Hak ni syaitan suka. Dia nak rosakkan lelaki dan perempuan je, suami dan isteri. Kita nampak cerai suami isteri ke? Tak. Iblis ni cerdik tuan-tuan sekalian. Dia nak rosakkan suami dan isteri. Dia nak rosakkan rumah tangga tu yang melibatkan lelaki sebagai suami, wanita sebagai isteri. Tetapi mudarat dia sekeliling. Mudarat dia besar.
Mudarat dia pada siapa? Mudarat dia kepada, kalau ada anak-anak. Ibu mertua, ibu sendiri, ibu ayah sendiri, ibu ayah mertua, adik-beradik belah pasangan kita, kaum sepupu sepapat semua melibatkan. Yang paling teruk, yang dekat dengan kita, apa dia? Anak-anak. Emosi anak-anak confirm down. Sedangkan tuan-tuan sekalian, anak-anak ni dia merupakan penyambung warisan kita. Betul tak? Anak-anak yang tuan-tuan ada di rumah tuan-tuan ni, dia adalah penyambung warisan kita. Semasa dia hidup ni tuan-tuan sekalian, masa kita hidup, semasa dia hidup dan semasa kita hidup bersama dengan dia ni, dia hidup bersama dengan kita tuan-tuan sekalian, anak-anak memerlukan doa daripada ibu dan ayah. Ni kita nak pesan dekat ibu dan ayah tuan-tuan, saya sendiri. Hak tuan-tuan ada anak duduk di asrama, duduk di universiti, duduk di rumah. Anak-anak ni hakikat semasa kita masih hidup lagi, anak-anak perlukan doa daripada kita. Sebab tu di antara doa yang tidak ada halangan dari sisi Allah Ta'ala, maksud cepat makbul, ialah doa ibu bapa kepada anak dia. Yang tak ada halangan, mustajab. Doa orang yang musafir, doa orang yang sedang bermusafir, doa orang yang dizalimi. Yang ketiga, doa ibu bapa kepada anak dia. Sebab tu seorang ibu bapa kena berdoa kepada anak dia, sebab anak dia menanti doa daripada ibu ayah. Macam saya, anak dua di Indonesia. Setiap kali dapat telefon mereka, sampai sekali dapat telefon mereka, di akhir perbualan dia akan minta, wali umi doakan kami di sini ya, wali umi doakan kami di sini ya. Nampak? Membuktikan bahawasanya anak-anak kita hakikat, kalau dia jenis cakap kita mesra, kita tak apalah. Kalau jenis penyengat, hakikat dia pun, yang senyap tu pun dia perlukan doa daripada kita. Maka kita kena faham benda tu, ibu dan ayah. Bila faham, jangan tunggu anak minta doa daripada kita. Kita doa untuk anak-anak. Kita doa untuk anak-anak. Lepas sembahyang 5 waktu sehari semalam, kita muhasabah. Ada tak dalam satu hari kita doa untuk anak-anak kita? Saya sebut diri saya sendiri ya, sebab kita bukan anak seorang, anak ramai. Dulu masa sebelum sekolah tutup, sebelum sekolah tutup, buka, setiap kali pergi sekolah kita doakan. Ni bila anak-anak di rumah, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang terlupa nak doa untuk anak-anak. Sebab tu kita guna, kita selalu baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu Rabbana hablana, ya Allah Tuhanku, beri kepada aku, min azwajina, daripada isteri-isteri aku ni, wa dzurriyyatina, dan zuriat keturunan aku, jadi anak-anak, qurrata a'yun, penyejuk mata memandang. Kan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan tambah lagi doa kan Datuk Imam Azizi duk baca lalu, Rabbana hablana minas salihin, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ni orang yang soleh. Kalau seorang suami baca, jadikanlah aku ni suami yang soleh. Kalau seorang isteri baca, jadikanlah aku ni seorang isteri yang solehah. Rabbana hablana, lagi satu dalam Quran, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah Tuhanku, berikanlah aku anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah. Cukuplah 3 tu. Selepas solat cukup 3 tu. Kita tak lupa doa pada mak ayah, dan jangan juga kita lupa doa kepada anak-anak kita. Jadi kita masuk doa mak ayah pun kita baca, doa ni pun kita baca. Kalau 2 tadi tak boleh hafal, sekurang-kurangnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Cukuplah dekat tu. Lebih khususiyah kalau anak kita nak exam, lebih khususiyah kalau anak kita nak ambil apa-apa peperiksaan dan ujian sebagainya, tapi doa tadi umum, supaya anak kita itu menjadi penyejuk mata hati kita. Seronok tengok mereka. Boleh tak? Kan? Yang mana tak hafal lagi hafal Yang mana susah nak hafal dalam bahasa Arab, buat bahasa Melayu. Cakap bahasa Melayu. Yang penting mesti ada dalam doa tadi, doa untuk anak-anak selain daripada doa untuk ibu dan ayah kita.
Semasa kita hidup, anak-anak perlukan doa daripada kita. Bila kita dah mati, kita pula perlu doa anak-anak. Betul tak betul? Lah kita tak rasa dah. Lah kita tak rasa. Bila kita mati nanti, kita pula memerlukan doa daripada anak-anak kita. Kalau anak kita memang kita dah doa jadi orang yang soleh, kita didik dengan jadi orang yang soleh, didik dengan agama, insya-Allah anak-anak tadi walaupun seorang, walaupun kita ada seorang anak, insya-Allah anak-anak tadi setiap hari akan mendoakan kepada ibu dan ayah dia yang telah meninggal dunia. Kerana waktu itu kita berada di dalam alam barzakh, waktu itu kita berada di dalam kubur, kita tuan-tuan memang nak sangat, ya Allah, si fulan anak aku, tolonglah doa kat aku, awak awak tak doa kat aku, awak hari ni hantar doa kat aku, awak hari ni tak doa kat aku. Dan kita minta dengan Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian. Tapi waktu tu tak boleh apa dah. Anak kita tak sembahyang, anak kita tak doa apa pasal kelalaian daripada diri kita sendiri. Kan? Tuan-tuan pun masih ingat lagi hadis yang selalu asatizah kita dah baca, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Bila mati ya anak Adam, habis terputus semua amalan melainkan 3. Apa dia? Sadaqatun jariyatun. Sedekah jariah. Hari ni sedekah dah. Orang tanya diri, Ustaz, sedekah dah? Kita tanya diri kita ni, hari ni kita dah sedekah belum? Sedekah subuh lah ni, orang promote sedekah subuh. Waktu subuh mai sedekah RM1 pun tak apa. RM1 pun tak apa. Tuan-tuan nak buat macam mana bagi ada sedekah setiap hari? Mudah ya. Saya diajar oleh seorang ustaz. Saya anggap guru saya ketika mana pergi umrah kali pertama 2009. Duduk sebilik dengan dia, duduk dekat dengan masjid kucing, apartmen. Dan ni runtuh habis lah masjid. Masjid tu pun runtuh, apartmen tu pun runtuh. Arwah dah ustaz tu, meninggal waktu muda. Tapi dia ajar kepada saya satu ilmu, dia kata. Dia kata, ustaz nak tenang lah. Kalau Tuhan bagi kaya, ustaz kaya, dia kata. Tapi kaya sebenarnya ialah kaya jiwa. Kaya sebenarnya ialah kaya jiwa. Fakir yang sebenar bukan fakir harta, fakir jiwa. Yakni fakir jiwa, yakni tidak merasa puas dengan apa yang ada. Kaya jiwa ialah dia merasa cukup apa yang ada. Itu dipanggil kaya jiwa. Ustaz zakat, apa dia kata? Ustaz zakat tiap-tiap hari. Uish, kata zakat ustaz tak cukup haul. Kalau ikut zakat tak cukup. Okay. Dia kata mudah ya ustaz, diamalkan. Kan? Dia kata setiap apa yang ustaz dapat, tak kira lah hasil jualan ke apa ke, ustaz campurkan dan ustaz darab dengan 2.5%. Dapat jumlah tu tak? Dapat RM5, dapat RM10 tak? Ambil. Hak yang tolak tu bubuh dalam satu bekas. Kod nanti orang main rumah ketuk pintu minta sedekah, kod main rumah ni minta wakaf, kod minta orang main tani ni, kod kita nak pergi masjid nak ambil duit mana? Ni duit tabung ni. Duit itulah dia kata. Apa yang kita dapat? Kan? Ni hak terkini tuan-tuan akan dapat bulan 1, saya tahu. Pakai duk beratok dah habis. KWSP. Tidak. Tak terima. Tak terima berapa? RM10,000. Ulang. Oh dia. Kan? Kadang-kadang orang gairah nak ambil RM10,000 tapi lupa tolak 2.5%. Ambil asingkan. Yang mana meniaga, kan? Niaga sate. Tak? Kan? Niaga ayam, kan? Niaga lah. Dapat ya hari ni aku dapat untung 100. 100 kali dengan 2.5%. Dapat apa? Ambil yang tu boleh dalam tabung. Tabung tu kita libat nama tabung zakat ke tabung infak tu pulang. Kan ambil, tengok mai subuh-subuh setiap hari, maknanya setiap hari ada sedekah. Allah tak pandang jumlah mana kita sedekah. Tapi Allah pandang hati kita, sejauh mana kita ikhlas dalam bersedekah walaupun RM1. Tapi jangan lupalah hak anak bini kita pun jangan lupa juga. Kan? Yang tu sebagai nak membersihkan harta kita. Hak tu dia ajar kat saya tuan-tuan sekalian. Hak tu dia ajar kat kita. So saya sampaikan kepada tuan-tuan buatlah barakah. Betul cakap barakah rezeki, barakah semua barakah insya-Allah. Nah. Baik.
Jadi masa kita mati esok, itu yang pertama, sedekatun jariyatun, sedekah jariah kita buat walaupun sikit. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tanda sampaikan lah. Kan? Sampaikan. Ilmu tak manfaat jangan sampaikan. Ni baru ni kereta aku hilang. Pembayar dah habis sampai ke Bertam. Kan? Esok telefon, Syekh, kereta hantar hilang kan kata. Dok ni sampai ke sini kata kereta hantar hilang. Habis. Satu Pulau Pinang atau Malaysia kenal nama aku. Kan? Ya abang kata kebetulan hari tu pula 11 dengan 12 bulan 12. Harinya ramai orang menikah. Kan? Dia kata habislah dokumen kami Ustaz. Dokumen tu dak kata saya elok tak hilang. Viral. Tanpa selidik tabayun dulu betul tak betul dah. Sampai ke rata-rata dah. Kan? Ilmu macam tu tak payah disebarkan. Ilmu yang baik dapat hari ni, dapat ilmu dia esok dekat kuliah mana-mana, dapat rasa baik, ambil point, sebarkan. Bukan nak kata siapa-siapa, sebarkan supaya orang ni dapat manfaat. Dan yang paling penting nombor 3, wa waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh, anak yang soleha, yad'ulah, yang mendoakan kepada kedua ibu dan ayah dia. Subhanallah. Tuan-tuan, nak wujudkan anak macam ni, nak didik anak macam ni, tanggungjawab kita lah ni. Tanggungjawab kita lah ni. Masa kita hidup, anak-anak kita, ayah, abah, umi, abi, walid, tolong doakan saya. Daripada mereka belajar sampai dah mereka nak kahwin, tetap minta kita doakan untuk mereka. Betul tak betul? Sampai dah berumah tangga, tetap minta dengan kita ni, ibu, abah, doakan kebahagiaan rumah tangga. Tapi bila kita dah mati besok, kita pula mengharapkan doa dia. Subhanallah. Tapi tuan-tuan, bila berlaku dia perceraian, emosi anak-anak terganggu, anak-anak jadi liar, cari kasih sayang orang lain, cari orang tu, cari orang ni, jadi huru-hara habis. Hal ini syaitan nak buat. Berpunca daripada mak ayah bercerai, lepas tu habis anak-anak jadi rosak, anak-anak buat maksiat, anak-anak buat zina, rosak habis, semua habis, bergaduh lintang pukang keluarga tadi. Hak ni yang iblis nak habis. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Tuhan dah pesan dekat kita supaya kita pelihara diri kita dan pelihara ahli keluarga kita daripada azab api neraka Allah SWT. Itu yang pertama, fikir dulu kesan. Bagi tahu dekat anak-anak kita, bagi tahu dekat saudara mara kita yang mereka dah niat, dah merancang nak bercerai. Sedarkan mereka. Sedarkan mereka tentang kesan yang pertama ni, fikir anak-anak. Sebab tu ada bila orang fikir anak-anak, dia kembali balik, Ustaz, saya nak rujuk balik Ustaz. Bagus, Alhamdulillah. Pasal apa? Dia fikir anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kesan dia boleh menimbulkan banyak fitnah antara suami isteri tadi. Fitnah di sini ialah cerita atau kisah yang tak benar. Bila berlaku perceraian, akan berlaku banyak fitnah. Fitnah dengan bunuh, mana lagi dahsyat? Fitnah dengan membunuh, mana lagi dahsyat? Fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah tu kesan dia, bahaya dia lebih besar daripada membunuh. Bila bergaduh, tuan-tuan sekalian, bila bergaduh suami isteri ni, dia akan cerita habis semua ni, ungkit habis semua, luh habis semua, hak betul-betul, hak tak betul pun tak betul, hak reka-reka pun ada juga, saja buat cerita pun ada juga. Dia cerita dekat piluah dekat mak dia, piluah dekat ayah dia. Cerita yang dicerita kat situ tu, yang betul satu lah, 9 lagi tak betul. Semua tokok tambah, dia ubah cerita, dia ubah suai cerita, nak bagi mak ayah dia sokong dia. Habis. Ini yang fitnah. Hak lelaki pun sama, hak perempuan pun sama. Akibat dia, hak yang dengar cerita ni tak tabayun dulu, terus hentam hak kawan tu. Nampak tak? Rosak tak rumah tangga, rosak tak keluarga, rosak habis tuan-tuan sekalian. Dan kesan besar yang ketiga ialah apa dia? Ni bagi tahu kat depa ni. Tuan-tuan tolong sampaikan. Tolong sampaikan kepada mereka ni yang rasa kami nak pergi pejabat agama dah, kami nak pergi pejabat agama, kami nak minta cerai dah. Bagi tahu kat depa kesan yang ketiga yang paling besar ialah boleh menyebabkan terhalangnya hak seseorang, hak antara suami dan isteri. Apa dia?
lepas cerai. Lepas perceraian ada hak selepas perceraian. Yang ni ramai orang tak tahu. Yang pertama ada 6 hak selepas perceraian. Tuan-tuan dobek, tuan-tuan cerita kat depa. Pertama, nafkah yang tertunggak. Para suami kena ambil tahu. Nafkah yang tertunggak macam mana ustaz? Contohlah, kita tak bagi nafkah masa hidup dengan dia, masa bersama dengan tak bagi nafkah. Dia pun tak minta dengan kita. Bila bercerai je, dia tuntut nafkah tertunggak 5 tahun. Suami tak bagi. Suami tak bagi 5 tahun. Dia habaq, suami tak bagi ni, suami tak bagi ni, tuntut. Boleh dapat kat dia. Dia boleh tuntut tau. Selepas perceraian, nafkah tertunggak yang pertama. Yang kedua, dia boleh tuntut nafkah dalam iddah. Sama ada 3 bulan ataupun salah satu quru', 3 kali suci. Dia boleh tuntut nafkah dalam iddah. Wajib dia dapat nafkah. Wanita, isteri tadi. Yang ketiga, mut'ah, sagu hati. Allah, ini lagi dahsyat. Hak siapa kerja kerajaan, jaga-jaga. Hak ada selit gaji, ada human resource kan, yang apa nama, yang menguruskan gaji kita ni kan, jaga-jaga. Hak tak ada tak apalah. Hak ada ni jaga-jaga. Pasal apa? Pernah berlaku. Dalam 11 tahun saya duduk dalam bidang ni, pernah berlaku sekali yang saya tengok dengan mata saya sendiri. Seorang suami bila dia nak kahwin lain sebab bercerai dengan bini dia, dia bercerai dengan bini dia pasal bini dia yang minta. Dia cerai bini dia tanpa sebarang apa-apa perjanjian, tanpa sebarang barang apa-apa, sebarang apa nama ni mesyuarat ke sebagainya. Dia pun lepaskan bini dia di luar mahkamah, naik mahkamah, sah apa semua gitu. Isteri dia pun dah kahwin. Bila dia nak kahwin, isteri dia tahu dia nak kahwin, isteri dia telah buat tuntutan mut'ah, sagu hati. Sehingga kan duit belanja dia nak bagi kat isteri baru ni terpaksa bagi kepada isteri atas arahan mahkamah. Dia tak jadi nikah. Dia kata kat saya, ustaz, tak cukup takat tu, sebab ada lagi baki yang isteri tuntut. Akhirnya isteri tadi minta mahkamah hak selebih tadi tu potong melalui gaji dia. Mahkamah buat satu surat, dia suruh minta hantar kepada human resource, minta potong dalam gaji dia tadi sebulan 200 kot. Baki yang tadi tu, baki mut'ah tu. Apa berlaku saya tak percaya, tuan-tuan sekalian. Saya tak percaya. Last kali dia buat keluar dalam beg dia pay slip dia. Pay slip dia tu, dia buka, dia tunjuk kat saya tengok. Saya tengok betul, tuan-tuan sekalian. Gaji pokok, KWSP, sekian-sekian, bawah tu ada mut'ah 200. Dia kata, ustaz, habis gaji saya 1000 lebih, tolak mai, tolak lagi mut'ah 200, tak ada apa. Dia nak kahwin pun tak ada rahmut. Tu orang lelaki kena faham dah tu. Jangan main mudah lah. Yang keempat, harta sepencarian. Ni, walaupun rumah tadi kita punya, walaupun rumah tadi abang beli, tak ada nama bini, tapi sebab isteri duduk dalam rumah tu, dibeli dalam masa kita kahwin dengan dia, dia berhak untuk harta sepencarian. 5, hadanah, hak jagaan anak, dan 6, nafkah anak. Yang 6 hak ni, kalau berlaku perceraian, memang boleh tuntut. Mahkamah boleh letakkan, okey, hang kena bayar kat anak hang sekian sebulan 200, hang kena bayar kat bini hang sebulan 100, dan nafkah dalam iddah, hang kena bayar nafkah tertunggak hang. Realiti dia dapat tak? Dapat tak? Tak dapat. Suami culas juga. Lepas tu mai ustaz, mahkamah dah kata dah suami ni kena bayar. Habis tu bayar, tak bayar. So, bayar dah sebulan, mahkamah suruh bayar. Lepas tu, tak ada bayar. Macam mana ustaz? Hang kena pergi mahkamah. Naik pula mahkamah lagi pula. Betul. Lepas tu kita pesan dekat isteri-isteri, boleh tuntut. Pasal apa saya kata boleh tuntut? Sebab nak selamatkan suami tadi daripada azab di akhirat nanti. Boleh tuntut. Tetapi jangan harap apa yang dituntut. Kalau puan harap apa yang dituntut, walaupun mahkamah kata hang kena bayar sebulan 200 kat bini hang, walaupun mahkamah kata lagu tu, kan, hang jangan harap, sebab nanti sebulan saja dia bayar, lepas tu tak bayar, atau hang pun duk tunggu duit dia. Dia tak main, hang pun stres, hang duk pergi kacau rumah tangga dia pula. Lepas tu hang pun jadi macam nak gila, habis. Tak ketahuan, bunuh diri. Dia kata jangan harap duit ni, usahalah ke arah ni. Kita buat benda tu bukan kita nak kelupak duit dia. Tak. Tapi kita buat tindakan macam tu nak menyedarkan dia, nak selamatkan dia daripada azab di hari akhirat. Hang tak bayar, itu hang punya pasal. Dah ingatkan dah, mahkamah suruh bayar, hang kena bagi juga. Bagi walaupun sikit. Melainkan isteri tadi, dia tak mau semua. Nafkah tertunggak halal. Dia kata.
Nafkah dari dah, aku tak mau, halal. Kan? Muta'ah, aku pun tak mau, halal. Ya dah. Kan? Hantar semencerai, aku tak mau rumah hang, hang ambil rumah hang, aku tak mau. Janji lepaskan aku. Dan hadanah, aku jaga. Hadanah, isteri nak selalunya. Tapi ada isteri yang tak nak. Dia sanggup lepas anak semua kat suami, dia nak duduk hidup dengan laki yang baru. Subhanallah. Lawan fitrah sungguh seorang ibu. Nah, nafkah anak tak apa, hang tak bagi tak apa, sebab aku boleh bela anak ni. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu talak. Yang faham bab tu. Maka kata dalam hadis ni yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, mana-mana perempuan yang minta ia akan suaminya akan talak daripada tiada suatu kejahatan. Daripada tiada satu kejahatan. Kejahatan siapa? Suami. Tanpa sebab yang diharuskan oleh syarak untuk isteri tadi minta cerai. Oh, habis tu ustaz tak boleh minta cerai lah? Boleh seorang isteri minta cerai kat suami dengan 9 sebab ni. Salah satu daripada 9 sebab ni saya nak bagi tuan-tuan kata. Nak bagi tuan-tuan faham. Apa dia? Yang pertama, kalau suami tadi suruh isteri dia berzina, hak ni wajib isteri minta cerai. Bagaimana keadaan ini berlaku? Bila suami tadi bergelembang dengan dia pinjam alung, kita tak tahu. Lepas tu alung mai rumah kita, hantar cat merah berdebung. Kita kata ni silap rumah ni bang, kita kan, dok lah. Dia kata kat abang ni bang, ada orang mai sembah cat merah ni, kata. Dok, silap rumah apa? Dia sebut nama abang sungguh-sungguh ni, IC abang ni. Lepas tu dia kata tak apalah, kata aku tak mampu nak bayar, hampir surrender kat alung tu. Masa ni wajib isteri tadi minta cerai. Boleh, tak berdosa. Tak berdosa. Yang kedua, suami suruh isteri tadi minum arak dengan alasan tak seronok kalau minum seorang-seorang. Sudah. Berat. Kan? Macam minum air ketum. Jangan minum lah, kata. Tak minum macam tak seronok. Minum kita sama-sama duduk lagi, seronok sikit tu. Yang bini pun sami'na wa ata'na, ustaz, tak taat dosa ustaz, neraka. Baguslah lagu tu. Kan? Okey, maka yang ni tak boleh. Isteri boleh minta cerai. Yang ketiga, suami tu tadi larang isteri dia tutup aurat. Ini tak boleh. Suami naik pangkat, suami kata malam ni mereka nak celebrate abang dekat satu hotel. So malam ni awak tak payah pakailah baju kurung dengan tudung lagu ni, tak payah. Tudung Farida pun aku tak mau. Dan ni aku nak hang free hair, rambut bagi urai macam tu semua, hang pakai apa nama, skirt sudah malam ni. Nak taat tak belum? Tak taat. Tolak dulu elok. Dia paksa juga, tak payah, tak cerai. Ada berlaku lah, okey, minta cerai. Pasal apa? Pasal suami dia suruh buka aurat, larang daripada tutup aurat. Suami dia kata aku tak suka hang keluar pakai lagu ni, aku nak hang free hair. Nampak? Yang tu isteri boleh minta cerai. Ini boleh, maksud dia boleh pergi ke mahkamah, boleh sabit. Ini alasan-alasan yang dibolehkan. Yang keempat, suami tak tunaikan tanggungjawab sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam. Contoh dia, suami tak sembahyang, suami tak tutup aurat. Buatlah suruh sembahyang pun tak mau. Tapi hal ni kalau kita rasa tak mau minta, tak ada masalah, doa lah. Doa setiap hari, doa, jangan putus asa. Masalah dia cepat putus asa. Bila mai kat kita, tak apalah puan, dia tak semayang, puan doa lah banyak-banyak dekat dia. Dia mula, dia tarik nafas. Puas dah sat 10 tahun dah doa. Duk lagu tu juga. Ni nama dia putus asa dari rahmat Allah. Kita pun sama dah. Kan? Bini tak semayang, kita semayang, bini tak semayang, tapi tiap-tiap hari suruh dia semayang. Tok kitab, tok buku, bagi telekung, beli hak mahal-mahal, bagi telekung bagi dia tak mau semayang juga.
Kita doa jangan. Kita boleh cerai, tapi doa lu tengok. Jangan putus asa. Jangan kata, oh tak larat doa dah Ustaz. Lagi mana dia tak melawan, doa. Kalau Tuhan makbul, Tuhan bagi terus. Kalau Tuhan tak makbul, Tuhan bagi pahala kesabaran itu di hari akhirat dan syurga di hari akhirat, atau Tuhan ganti dengan benda-benda lain. Tapi jangan putus daripada rahmat Allah. Yang kelima, suami ada penyakit berbahaya seperti AIDS ataupun penyakit kelamin, boleh minta cerai. Yang keenam, suami yang mempunyai organ seks dia itu tak berfungsi, minta maaf lah sebut, tak berfungsi. Makanya ni boleh. Ini atas isteri. Kita tak boleh salahkan isteri dah. Suami accident, tiba-tiba dah tak boleh, mampulah bagi nafkah batin, maka suami kena faham dalam hal ni. Suami boleh bagi pilihan dekat isteri, sama ada nak diceraikan ataupun nak terus hidup dengan aku. Kalau hidup dengan aku abang tu terang lah, aku tak mampu dah nak bagi nafkah batin kat hang. Hang nak hidup dengan aku ataupun tidak. Kalau hang nak, aku boleh lepaskan hang di mahkamah dengan caranya elok. Boleh. Kalau tak mau, isteri boleh minta cerai. Tak boleh salahkan dia. Yang ketujuh, suami yang tidak ada zakat, tak ada, putih, ataupun dia kahwin-kahwin, dia tak tahu, dia tertipu. Ini boleh minta fasakh atau minta cerai. Yang ke-8, suami tak pulang ke rumah tanpa alasan munasabah, hilang ke mana-mana, lari ke mana-mana daripada keluarga dia tak balik, boleh minta cerai. Selepas dia tak balik 4 bulan Qamariyah, boleh minta cerai. Dan ke-9, suami tak beri nafkah. Yang asas apa dia? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ini asas. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau yang ni semua dah ada dah, cukup. Ustaz, duit bulan tak dapat 200. Itu kalau suami bagi bonus. Kalau suami tak bagi, tak ada. Sebab yang asas semua dah komplit, dah cukup. Jadi pandai-pandailah memujuk, wahai kaum isteri. Baik, sikit lagi. Maka dia minta cerai itu daripada tiada suatu kejahatan pun daripada suami dia. Apa hukum dia? Apa kesan dia? Maka haramlah atasnya. Atas apa tadi tu? Atas apa? Atas isteri tadinya tu merujuk kepada isteri. Haramlah atasnya, atas isteri tadi, mencium bau syurga. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebab itulah para suami, bila berlaku begini dalam rumah tangga kita, isteri kita minta cerai, yang pertama sekali lihat, ataupun isteri minta kita cerai, ataupun kita rasa nak menceraikan isteri, kita rasa macam nak menceraikan isteri. Okey, yang pertama, seorang suami dia kena lihat, tuan-tuan sekalian, yang pertama dia kena lihat sama ada tindakan dia itu adakah satu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah daripada suami ni dia diuji. Dia lihat perempuan lain lebih cantik daripada bini dia. Dia uji hati dia melihat perempuan tadi pandai masak daripada bini dia. Kadang-kadang dia diuji, suami ni diuji, perempuan lain tu pandai mengambil hati orang daripada bini dia. Kalau benda lagu ni, tuan-tuan sekalian, datang kat hati kita yang bernama suami ni, saya cerita ni umum, termasuk diri saya sendiri. Kalau ada unsur-unsur begini datang ke dalam hati kita, percayalah ini semua adalah ujian hati pada suami. Kena ingat ketika mana iblis Allah Ta'ala keluarkan daripada syurga dan Allah kata hang sesat kan. Dalam surah apa? Tuan-tuan balik, saya mau balik surah Al-Hijr ayat 39. Iblis kata apa kat Tuhan? Qala rabbi bima aghwaytani. Kata iblis, wahai Tuhanku, bila engkau dah kata aku ni sesat, apa iblis berjanji dengan depan Allah? La uzayyinanna lahum. Betul tak betul? Tengok ayat Al-Hijr ayat 39.
Iblis kata, aku akan indahkan segala kejahatan-kejahatan manusia ini fil ard, di atas muka bumi. Apa saja kejahatan dia buat, orang tu akan rasa benda tu seronok. Dia tak rasa benda tu dosa. Nampak tak? Ni janji iblis ni. Yang kedua, wala uwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka. Sebab tuan-tuan sekalian, kita hak mai sembahyang ni, kita keluar ni, iblis takat 2-3 ekor yang nak kacau kita. Bila kita balik, duk ada dengan bini kita, dengan anak-anak kita, hak itu duk ada beribu ekor nak main kacau kita. Lepas saya pesan balik rumah, sebelum balik rumah 3 kul jangan lupa duk baca selawat. Kalau lupa baca pun sekurang kita sebelum nak balik rumah, selawat atas Nabi SAW. Selawat banyak-banyak. Masuk rumah, bismillah, assalamualaikum. Jangan bagi dia masuk rumah kita, jangan bagi dia tidur dalam rumah kita, jangan bagi dia kacau anak kita. Sekali sekala tuan-tuan pergi rumah Allah, pergi masjid, yang ada boleh iktikaf, tuan-tuan pergi masjid, masuk masjid, baca doa, minta rahmat Allah, sekali-sekala bawa balik. Ya, tuan-tuan imarahkan surau, tak ada masalah. Tuan-tuan pergi masjid sekali-sekala tu, mungkin satu waktu tuan-tuan pergi masjid, ambil rahmat Allah dalam rumah Allah di masjid tu, bawa balik ke rumah. Tuan-tuan mayang, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunkan dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmat dalam rumahmu ni kepadaku. Bila nak balik, Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik, kan? Ya Allah, berikan kepada aku rahmatmu tu. Kita bawa balik. Tapi jangan singgah dulu kedai sate, dan jangan singgah dulu dekat kafe Muhtadin. Jangan lagi. Pergi rumah dulu. Pergi rumah dulu, bagi salam, bagi rahmat duduk dalam rumah kita dulu. Dah habis tu tanya, lepak sate ke? Okey, lepas aku pergi pula. Bagi benda tu mai. Kalau tuan-tuan balik masjid, terus singgah di Muhtadin Cafe, pakai Muhtadin Cafe tu penuh rahmat. Kan? Penuh rahmat. Bukan tak laku dah. Boleh. Ni rumah tangga kita ni, bagi rahmat dulu. Lepas tu pergilah Muhtadin Cafe, tak ada masalah. Okey, yang tu kita nak faham. Kebanyakan orang pergi masjid, balik-balik, dia bukan pergi rumah dulu. Dia melewat dulu ni. Dia pergi Maidin dulu lah apa. Dah ustaz, dia pesan dah abang suruh pergi kedai tu. Itu masalah. Isteri lah faham, bang, lepas masjid balik rumah dulu bang lah. Persepa pula. Tadi hang suruh beli barang dah, abang balik dulu lah. Balik dulu. Rupanya dia nak minta rahmat yang abang kita dapat dekat masjid tadi. Tolong main kat rumah, aku nak rasa nikmat rahmat Allah dekat rumah ni. Lepas tu bang, ni pisat Maidin tak tutup lagi. Pisat Muhtadin Cafe beli nasi goreng ke apa, sate ke kambing ke, beli sat bang kata. Baru. Pasal apa? Isteri dah agakan rahmat Allah. Isteri dah agakan, anak-anak dah agakan, ibu ayah di dalam rumah tu dah agakan rahmat Allah dalam rumah tadi. Siapa yang pergi? Suami lah. Suami yang pergi ambil dekat rumah Allah Ta'ala. Kalau tak minta, tak ketuk, tuan-tuan, Tuhan tak bagi. Tuhan tak bagi. Nampak tak ni? Jaga tuan-tuan sekalian. Jadi kalau ada hujan lagu tu rasa nak menceraikan bini, fikir, oh ni hujan, cukup, tak ideal. Tak ideal. Sama orang lama rasa, ya aku suka nak menikah lagi satu, kata. Kan? Pasal tak ada mampu pun, rasa nak macam menikah tu ujian. Tuan uji kita, kan? Yang kedua tuan-tuan sekalian, kalau dah kita kalau kita diuji dengan isteri yang minta cerai kat kita tanpa sebab. Siapa aku tak buat salah pun, kan? Kita tengok sama ada dia minta cerai tu dia dipaksa oleh orang lain ataupun tidak. Kalau kita tengok dia dipaksa oleh orang lain, dipaksa oleh mak ayah dia ke, dipaksa oleh adik-beradik dia ke, ataupun ada orang ketiga ke, wajib atas kita pertahankan keluarga kita. Wajib kita pertahankan keluarga. Jangan mudah menceraikan bini lagu tu, sebab dia tadi dalam keadaan yang sesat. Nabi kata apa? Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh kerana pertahankan keluarga dia, fahuwa syahid. Dia dapat pahala syahid daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan, jangan mudah, jangan jadi dayus. Tahankan. Seboleh-bolehnya pertahankan. Tak boleh tak apa-apa, tapi pertahankan dulu. Pertahankan dulu, ya. Kalau berlaku juga perceraian, Allah tetap bagi kat dia pahala. Pasal apa? Dia mempertahankan. Dia tak buat salah. Pasal isteri dia minta satu benda yang dia tak buat jahat pun, isteri dia minta juga, dia pertahan, akhirnya berjaya juga. Allah tetap memberi ganjaran disebabkan kita pertahankan rumah tangga kita, sebab kita tidak buat zalim. Dan yang ketiga, akhir sekali, kalau isteri tu minta cerai kat kita dalam keadaan memang kita ini buat zalim, memang suami tu buat zalim,
Suami tu tak bagi nafkah, suami tu pukul dia, suami tu buat kat dia macam-macam buat kat dia. Dan suami tu tak bertanggungjawab, isteri minta cerai. Waktu tu kalau seorang suami enggan menceraikan isteri dia, suami tadi telah melakukan satu dosa yang besar, telah menzalimkan isteri dia. Hak ni suami kena ingat. Hak ni suami kena ingat. Sebab tuan-tuan sekalian, akhir sekali tuan-tuan sekalian, apa saja kita buat dosa atas dunia ni, berkat doa Nabi SAW kepada Allah, dosa-dosa apa yang kita buat atas dunia ni dicatat dosa dalam kitab kita, betul tak? Tetapi Allah tak azab on the spot atas dunia. Allah tangguh azab tu kalau kita tak bertaubat kepada Allah, dia azab kita di hari akhirat. Melainkan kata ulama, tiga dosa ni kalau kita buat, Allah boleh bagi direct atas dunia. Yang pertama, dosa dengan mak ayah, jadi kita anak derhaka. Jadi kita anak derhaka. Mudah ya. Isteri nak jadi derhaka bukan susah mana pun. Kita pergi kat dia, yang bang, nak nikah boleh nampak ni, dapat dosa bini dapat dosa dapat dosa lepas pada itu dia tahu dah kita minta nikah lain. Lepas pada yang tu dia mula, dia buat 2 SMS, kita SMS dia boleh dapat tahu, sedang kita tak tahu ni. Kita SMS dengan tu, dia dapat tahu juga, dia attack kita, dia bubuh sistem dalam handphone kita. Apa kita cakap dengan siapa pun dia boleh dengar. Jangan main. Jangan main. Sampai satu tuan-tuan sampai ada suami tu kan, dia ada perempuan lain, sampai lepas duk rancang nak pi duk mana-mana pun isteri dia dengar, isteri dia tahu. Punya dahsyat apa tu. Sistem teknologi ni punya dahsyat apa tu. Begitu juga sebagai seorang anak, bapak kita dah tak ada, mak kita tinggal seorang-seorang. 10 tahun duk jadi ibu tunggal, tiba-tiba dia main kat kita, mak rasa sunyi kata. Mak baru 60, mak rasa sunyi. Wala mak pasang zikir, esok saya beli jam azan kat mak, ada kat peneman mak. Mak pun tak kata apa dia. Esok main pula, mak jam zikir dah ada mak, tapi rasa sunyi lagi. Mak kena zikir banyak-banyak. Bagi Quran tu peneman hati mak. Tak apalah, mak pun tak kata apalah, diam lagi. Esok mak mai jumpa lagi. Mak apa lagi mak? Semua dah beli jam azan, dah beli Quran, dah beli jam Quran, dah beli. Semua dah cik dah beli dah. Yalah mak rasa macam sunyi lah. Sat gi hang pi mana hang tak tahu aku ni sihat ke demam ke apa dah. Lama nak apa ni saya tak faham ni, dia kata. Lah itulah kata kumbang bukan seekor. Dia mai orang tua. Dia mula cakap kumbang bukan seekor, dia kata kumbang banyak, dia kata tambah kumbang hak tua-tua banyak, dia kata gitu. Pening kata, mak nak menikah ke? Bukan lagu tua. Mak, dah dia mula. Mak, dia kata benda lain mak minta tak ada masalah, saya boleh beli. Mak nak kereta, mak nak apa, saya boleh beli. Tapi kalau mak kata mak nak menikah, dia mula menggigit tu. Mak pun dah tak jadi nikah. Tuan-tuan, hukum dia dosa besar. Tentu ke ayah, tentu ke ayah. Sebaliknya, kita kena tanya dia, tiap-tiap hari tanya dia, mak okey ke okey? Mak tak nak nikah ke? Ayah okey tak nikah? Aku tak mau, tak apa. Wa ankihul ayama minkum. Pertama Tuhan perintah minta maaf dulu. Lebih sikit lah Tok Imam, sebab minggu 3. Tuan-tuan, Tuhan kata fankihu ma taba lakum minan nisa. Tuhan perintahkan kepada kita kahwinlah dengan mana-mana perempuan yang hamba kenal hati. Satu. Yang kedua, Tuhan sebut dalam Quran wa ankihul ayama minkum. Kahwinkanlah mereka-mereka yang masih bujang. Dia tak mau, tak mau. Tanya mak tak menikah. Tuan-tuan, ni pengalaman. Orang perempuan tahun pertama mati, bini dah mati, ada dia tengah tak sampai setahun dia nak menikah lah. Kalau hang tak mau menikah tu, tuan tunggu Ustaz. Tahun kedua tuan tanya balik, nak menikah tak? Tak mau. Tuan tunggu Ustaz, 4 tahun 5 tahun. Main 4 tahun, maklum tak nak menikah ke? Ada orang kenal lagi ke Ustaz? Dia kata. Tahun kelima tanya, maklum tak nak menikah ke maklum?
Ustaz ada apa calon-calon Ustaz? Nampak? Mai tahun yang ke-7 tahun 8 maklum tak nak menikah ke? Nak saya tak, kalau ada calon mau main cepat lagi tak. Dia nampak? Tak sungguh. Laki lain. Laki tak ada setahun kot. Kan? Hak boleh tahan tu baguslah. Ya. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Perempuan ni. Jadi anak boleh jadi anak derhaka. Kita ni bagus tau. Bagi nafkah kat mak, bagi dah sediakan rumah, bibi mak. Tapi kadang-kadang kita lupa bagi mereka yang ada ibu saja, bagi mereka yang ayah saja, tanya sebab itu adalah keperluan. Keperluan ni apa? Mak nak nikah apa mak weh? Bukan boleh anak dah pun. Kira lah tu abang mak ayah kita. Dosa dah. Litaskunu ilaiha. Tujuan pernikahan bukan takat nak bersama bersetubuh, tapi nak duduk sekali, seronok tengok muka, boleh pegang tangan, boleh peluk-peluk, boleh berdua dalam kereta. Itulah litaskunu ilaiha. Itu tujuan perkahwinan. Tujuan perkahwinan bukan satu ya. Nak faham? Tu ada orang menikah, baru ni orang menikah umur cikgu pencen. Laki umur 70 lebih, perempuan umur 59. Nikah. Tu, satu derhaka kepada ibu ayah, jadi anak derhaka. Yang kedua, yang ni Tuhan bagi terus atas dunia. Tuhan tak tunggu sampai akhirat. Yang kedua kata ulama, seorang yang menzalimi orang lain. Wal'iyadzubillah. Ni Tuhan bagi terus. Kalau dia minta doa, habis kita. Yang ketiga, seorang yang buat dosa dan dalam keadaan dia buat dosa tu, dia takabur. Dia sombong. Dia zalim kat isteri dia. Dia kata, dia buat apa? Dia buat apa? Pergi je mahkamah. Pergi minta cerai. Ambil mahkamah. Semua hakim dalam mahkamah dengan lawyer, semua aku kenal, tak boleh buat apa lah. Punya sombong. Tapi nafkah tak bagi, duk zalim dengan bini lagi. Dia buat dosa, dan kadang dia sombong. Hak ni Tuhan bagi direct cash. Kalau hang tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, hadis yang kita bincangkan pada hari ini, malam ni memberi manfaat kepada kita. Okey, kita belajar berkaitan dengan hukum talak. Hukum tu halal, talak tu halal, dibolehkan, tapi Allah Ta'ala benci perkara tersebut. Dan apabila berlaku kat kita, wal'iyadzubillah lah, tapi kalau diuji kepada kita, bini kita nak minta cerai atau kita rasa nak menceraikan bini kita, tolonglah ambil panduan-panduan yang saya bagi tadi, fikir elok kesan dia, dan kata sebagai seorang suami, tengok tiga sudut tadi, barulah kita buat satu keputusan. Cerai ni pilihan yang terakhir setelah kita usaha dan tak boleh juga, tak boleh buat apa. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat seterusnya, pada hadis seterusnya, iaitu dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Kita akan sambung tu. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa amalan salihan birahmatika ya arhamar rahimin. افتح علينا فتوح العارفين افتح علينا فتوح العارفين افتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.